kita ada undang-undang antara dalam berbahaya, LPK, FOP sebagainya lah. Tetapi jelas dalam tempoh 40 tahun ni undang-undang yang ada ni nampak kurang berkesan dalam menangani isu pengedaran dan juruban dadah. Yang banyak kita tangkap adalah pengedaran dadah yang daripada bawah tu yang ke atas. Ketua-ketua sindiket ni memang sukar untuk kita mengambil tindakan sebab sebenarnya yang kita sedia maklum bagi kes-kes 39B ni pembuktiannya terlalu tinggi dari segi pemilikan, pengetahuan, kawalan dan juga jagaan. Ini yang sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Di samping itu, ketua-ketua sindiket dadah ni mereka tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti pengedaran dadah. Jadi untuk kita membuktikan peranan mereka dalam ni memang sukar. Dan MO yang digunakan oleh sindiket dadah ni sentiasa berubah-ubah. Macam mana seperti mana yang dikatakan dimaklumkan oleh pengarah narkotik Datuk Seri Kamarudin. Kadang-kadang sekarang ni dadah diletak dalam kenderaan, ditinggalkan begitu. Jadi kita sukar untuk membuat pembuktian. Dan kebanyakan sindiket dadah yang terbesar ni yang di Malaysia yang kita kesan, mereka terlibat dalam banyak aktiviti dadah dan hasil daripada dadah ini digunakan untuk melabur ataupun money laundering dalam syarikat-syarikat besar, NGO, perniagaan, membeli aset atau sebagainya. Dan juga ada juga yang terlibat dalam rangkaian restoran. Jadi ini menyebabkan mereka ada kekuatan dari segi kewangan. Dan susulan daripada inilah tuan-tuan, PDRM khususnya Jabatan Jenayah Narkotik, kita mengambil pendekatan baru untuk menangani isu sindiket pengedaran dadah ni, iaitu kita menggunakan pendekatan siasatan di bawah Seksyen 130V itu jenayah terancang yang menggunakan prosedur SOSMA. Jadi kita berharap dengan pendekatan ini kita akan dapat mengambil tindakan secara keseluruhan terhadap aktiviti pengedaran dadah, daripada ketua sindiket, pimpin dia, pengedar, transporter, tempat stor penyimpan ni, kardia dadah dan sebagainya. Ini yang kita harap dengan pendekatan baru ni kita dapat mengambil tindakan yang menyuruh secara holistik ke atas aktiviti pengedaran dadah. Dan untuk makluman rakan media, pada 25 Disember jam 2.30 pagi satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Jenayah Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam mementras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini beberapa serbuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sempuna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahlinya telah berjaya ditahan. Dan tanggapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli perniagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah, dia ambil tindakan di bawah Seksyen 3/1 Akta Dadah Berbahaya LPK. Yang kedua melibatkan dua individu masing-masing berumur 36 tahun, iaitu seorang peniaga, dan 48 tahun pembantu peribadi kepada ketua sindiket yang merupakan ahli kanan sindiket ini. Yang ketiga, seorang pejabat awam berumur 44 tahun yang merupakan warga agensi penguatkuasa. Beliau memainkan peranan sebagai transporter bagi sindiket ini. Yang seterusnya, seorang individu berumur 34 tahun, ini seorang buruh yang merupakan kalder dadah bagi sindiket ini. Seterusnya, dua individu masing-masing berumur 32 tahun, merupakan penyelia tapak, dan 45 tahun pengarah urusan rangkaian restoran yang menguruskan aspek keuangan sindiket ini. Seterusnya, dua lagi individu berumur 30 hingga 31 tahun, merupakan seorang penganggur yang merupakan pengedar dadah bagi sindiket ini. Dan yang terakhir, seorang individu berumur 48 tahun, seorang penganggur yang merupakan tontor yang bagi memantau aktiviti sindiket dadah ini. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, dan kita menggunakan prosedur SOSMA, siasatan SOSMA, langkah Akta Kesalahan Kecamatan, langkah-langkah khas. Siasatan ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Untuk makluman rakan media juga, sindiket ini telah dikesan beroperasi sejak
tahun 2015 dan risikan menunjukkan sindiket ini merupakan sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan juga tempatan. Mereka mendapat bekalan dadah syabu daripada negara jiran di Semenanjung untuk disudup ke pasaran di seluruh Sabah, terutama juga di pantai timur Sabah, Filipina dan juga Indonesia. MO yang digunakan oleh sindiket ini, yang pertama mereka mendapat bekalan dadah daripada sebuah negara jiran di Semenanjung Malaysia. Dadah ini seterusnya dibawa ke Sabah dengan menggunakan kalder dadah, menggunakan syarikat penerbangan komersial dan juga kiriman melalui kargo laut. Dan seterusnya bekalan dadah ini akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan untuk gunaan di sekitar pusat-pusat hiburan Sabah sebelum disudup kepada pembeli di Indonesia dan juga Filipina. Kita juga selain pada menjaga kesihatan di bawah Seksyen 130B ini, Kanun Kesalahan Jenayah Terancang, kita juga akan mengambil pendekatan untuk menyiasat di bawah mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Penerimaan Wang Haram Amlat Puah. Kalau sebelum ni kesalahan di bawah 39B, kita menggunakan Akta Pelucut Hakkan Harta ataupun FOP, tapi sekarang kita guna AMLA. InsyaAllah dengan pendekatan ini kita akan dapat merampas semua aset-aset wang tunai yang dimiliki oleh sindiket ini. Pada masa yang sama, untuk makluman rakan media, kita juga menyiasat kemungkinan sindiket ini juga terlibat dalam aktiviti penyelundupan kontraben serta barang-barang yang bersubsidi di Malaysia, ke Indonesia dan juga Filipina. Dalam siasatan pihak PDRM juga, kita telah mengesan ahli sindiket ini memiliki pelbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, oil and gas serta pembuatan. Dan mereka juga mempunyai sebuah feri dan juga memiliki rangkaian restoran di Sabah. Dan ketua sindiket ini dikesan memainkan peranan sebagai penaung badan bukan kerajaan NGO yang bagi melindungi aktiviti haramnya. Untuk makluman rakan media, siasatan ke atas rangkaian sindiket ini masih diteruskan. Kita masih lagi mengesan saki-baki anggota sindiket ini, dan siasatan juga menjurus kepada usaha merampas hasil kegiatan haram yang dimiliki oleh sindiket ini. Dan sekali lagi kami ingin mengesahkan bahawa kita PDRM tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti pengedaran dadah di Malaysia ini. Kita akan mengambil tindakan tegas. Ada apa-apa soalan rakan media? Tapi berapa jumlah anggaran nilai aset-aset yang untuk sindiket ini? Sebab tu yang saya kata tadi ada 12 syarikat kenderaan.